Jadi ala kulli hal, penceraian ni berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW sendiri. Dia berlaku. Jadi kadang-kadang kalau tak ada kata putus, tak ada jalan keluar, ini dibenarkan oleh agama. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Orang tanya soalan kadang-kadang, pernah tak Nabi ceraikan isteri Nabi? Pernah tak? Ini soalan yang besar. Orang yang mengaji sirah patut kena tahulah. Pernah tak Nabi ceraikan isteri Nabi? Pernah ke tak? Sebelum tu kan, apa hukum cerai? Apa hukum dia? Janganlah kata sunat. Sunat. Apa hukum cerai? Asalnya harus. Kadang-kadang dia menjadi sunat, kadang-kadang dia menjadi wajib. Atas pertimbangan lah, atas pertimbangan yang macam-macam. Asalnya harus. Cerai ni bagus ke tak bagus? Cerai tak bagus. Cerai asalnya tak bagus. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kalau kamu benci mereka, benci kepada isteri, tak suka sekalipun, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tak suka kepada mereka. Kalau kamu bencikan mereka, boleh jadi ada benda yang kamu tak suka, tapi Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak daripada yang kamu tak suka tu. Mungkin Allah bagi anak-anak yang baik daripada isteri tu. Jadi tak baguslah, penceraian ni tak baik. Kalau boleh elak, elakkan. Bagus untuk elakkan. Cuma Nabi SAW sendiri, pernah tak Nabi ceraikan isteri Nabi? Dalam riwayat, pernah. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kalau penceraian tu berlaku, tak semestinya satu daripada dua pihak tu jahat. Orang kita ni, kadang-kadang, berlaku je siapa-siapa cerai, dia mula nak siasat. Siapa jahat kan? Kalau perempuan tu bercerai, dia akan pergi jumpa perempuan tu. Pasal apa? Cerai lelaki yang ada perempuan lain ke? Tak ada perempuan lain. Habis tu isap dadah. Dia tak ada benda lain dah. Itu dua pilihan utama kan. Nak tanya juga. Isap dadah? Tak isap dadah. Itu pasal apa cerai? Pasal apa? Nak tahu orang bercerai pasal apa? Kan? Orang kita kalau kira cerai ni, mesti salah satu pihak teruk. Laki sama juga. Kalau bercerai je, orang pergi tanya dia, pasal apa? Hang tinggal bini hang? Pasal apa? Dia jahat ke? Orang kan suka tanya. Di antara hikmah penceraian berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW nak menunjukkan bahawa tak semestinya salah siapa-siapa. Kan boleh jadi tak ada siapa salah pun. Boleh jadi manusia ni ialah kepelbagaian. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita rasa tenteram. Time marah, kita mungkin lihat orang tu kekurangan dia, berlaku penceraian. Kadang-kadang berlaku. Di antara orang yang pernah diceraikan oleh Nabi SAW adalah Hafsah radhiyallahu anha. Dalam riwayat dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim ceritakan Nabi SAW pernah ceraikan Hafsah. Sebab apa tak disebut dalam riwayat? Cuma kalau kita tengok banyak riwayat-riwayat, kita akan jumpalah Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Daripada orang ni, mereka geng lah. Di antara isteri-isteri Nabi SAW, mereka geng. Mereka banyak tag team, buat banyak benda juga. Nanti ada masa, nanti kita cerita. Nabi pernah ceraikan Hafsah. Tapi bila Nabi cerai, Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril kata, raji' Hafsah. Fa innaha sawwama qawwama wa innaha zawjatuka fi jannah. Jibril datang, Nabi ceraikan Hafsah. Jibril datang kepada Nabi, bagi tahu, rujuk balik dengan Hafsah. Rujuk balik. Kerana dia adalah sawwamah qawwamah. Dia perempuan yang banyak berpuasa dan banyak berdiri untuk solat. Dan Allah telah takdirkan dia adalah isteri kau di syurga. Rujuk balik. So ini keistimewaan Hafsah. Special kedudukan dia. Nabi telah ceraikan dia. Jibril turun pi kepada Nabi SAW bagi tahu, rujuk balik Hafsah. Dia isteri kau di syurga. Dan Nabi rujuk semula. Jadi itu berlakulah. Antara menunjukkan yang kadang-kadang bukan salah siapa-siapa. Cuma dalam kes Hafsah, hebatnya dia, Jibril perintahkan Nabi SAW untuk rujuk. Demikian juga ada beberapa kes lagi lah. 2-3 kes lagi, Nabi bercerai sebelum bersama dengan isteri mereka. Sebelum bersama, baru kahwin, Nabi bercerai. Salah satunya adalah Al-Jauniyah. Perempuan daripada Jauniyah. Ibnatul Jaun. Perempuan Jauniyah ni dalam riwayat disebutkan,
Ini sepakat ulama, Nabi kahwin dengan Jauniyah, tapi Nabi tak sempat bersama dengan dia, kemudian Nabi ceraikan dia. Kenapa penceraian itu berlaku? Cerita ni, ketika Nabi SAW, satu ketika datang Nu'man ibn al-Jaun. Nu'man ibn al-Jaun datang jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, nak tak aku kahwinkan engkau dengan perempuan Arab yang paling elok yang kau pernah tengok. Arab yang paling elok." Lalu Nabi SAW kata, "Okey, nak kahwinkan, aku terima je lah." Nabi nak kahwin dengan Imra'atul Jaun. Jadi Nabi hantar Abu Usaid pergi ke tempat dia, pergi ambil perempuan ni, tawarkan kepada dia nak kahwin dengan Nabi SAW. Anak kepada Al-Jauniyah ni, dia pun datang. Nabi tinggal di Saqifah Bani Sa'idah. Dia duduk di Saqifah Bani Sa'idah. Duduk di situ. Nabi telah kahwin tapi tak bersama dengan dia lagi. Dalam ini dalam riwayat, dalam banyak riwayat Muslim disebutkan takat tu. Cuma dalam riwayat Al-Hakim ada tambahan cerita. Tambahan cerita dalam riwayat Al-Hakim, berapa jam? Baik. Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, ini kerap juga berlaku ni. Hafsah dan Aisyah. Paling-paling 3 kalilah depa buat. Depa cuba untuk mendapatkan Nabi SAW yang Allah tegur mereka, kedua-dua mereka. Satunya dalam kes Zainab binti Jahsy. Zainab suka bagi madu kat Nabi SAW, kan, suka bagi Nabi minum madu. Depa tak suka, depa jealous. Aisyah dengan Hafsah jealous. Apabila depa jealous, apa depa buat? Depa plot dua orang. Hafsah kata ke Aisyah, apabila Nabi SAW pergi ke rumah kau, kata bau busuk lah madu ni. Bau busuk, apa yang Nabi makan ni? Bau tak cantik, bau tak bagus. Hafsah pun kata ke Aisyah sama juga. Nabi pergi kat rumah hang pun abang sama juga, kata bau tak cantik. Memang Nabi takkan makan dah makanan yang Zainab bagi ni. Pak, cantik lah plan. 2 orang cakap. Mestilah betul kan? Terus tak makan lah kalau 2 orang cakap benda yang sama. Nabi pun balik pergi rumah Hafsah. Hafsah kata, "Wah, bau mulut tak Nabi tak suka bau mulut." Hafsah kata, bau yang tak menyenangkan. Nabi kata, "Makanan madu bukan ada benda lain pun." Hafsah kata, "Itulah, tapi bau tak bagus." Nabi pergi ke rumah Aisyah sama juga. Aisyah kata, "Kenapa bau Nabi bau tak bagus? Tak sedap bau." Bila 2 orang dah kata, Aisyah dan juga Hafsah, Nabi SAW buat keputusan. Nabi kata, "Sumpah aku tak makan dah." Nabi sumpah, "Wallahi aku tak makan dah madu ni yang dibuat oleh Zainab binti Jahsy." Contenders kira jatuh lah kan. Zainab buat makanan sedap, Nabi suka makan. Aisyah dengan Hafsah berjaya menjadikan Nabi tak suka dah makanan yang Zainab buat. Apa jadi? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau menghalalkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan semata-mata nak keredaan isteri. Dan Allah tegur dua orang dalam surah At-Tahrim, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Kalau kamu berdua taubat kepada Allah, Allah bersihkan jiwa kamu. Fa in tadhahara alaih, kalau kamu berdua berterusan untuk buat komplot kepada Nabi, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Sesungguhnya Allah, Jibril dan juga orang soleh di kalangan mukmin akan bersama dengan Nabi, bukan dengan kamu. Itu satu kes. Yang kedua, dalam kes Nabi SAW bersama dengan Maria Qibtiyah, sama juga. Kes ni mungkin panjang lah, lain kali kita boleh cerita. Dan kes Jauniyah ni pun sama juga. Apa yang berlaku? Apabila Abu Usaid bawa perempuan Jauniyah ni pergi ke Bani Sa'idah, ke tempat Bani Sa'idah, duduk di situ, datang Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Depa tengok Jauniyah ni cantik, memang elok. Depa pun fikir apa nak buat. Ketika tu mereka menyiapkan Jauniyah. Ini riwayat Al-Hakim diceritakan, riwayat Al-Hakim. Kata depa pun bincang dua orang, apa benda nak buat bagi Nabi tak kahwin dengan dia ni? Dia pun fikir, macam mana nak buat bagi Nabi tak kahwin dengan Jauniyah ni? Aisyah dengan Hafsah pun sepakat. Ada satu benda kalau kita buat, mesti Nabi tak kahwin dengan dia. Mereka kata kepada Jauniyah, bila Nabi SAW datang nak bersama dengan kau, cuba ucapkan a'udzubillahi minka. Aku minta lindung dengan Allah daripada engkau. Kira contohnya jual mahal sikit lah. So, mereka bagi gambaran kepada Jauniyah, hang buat macam jual mahal sikit, Nabi mesti suka. Lagi suka. Jauniyah pun dengar cakap daripada orang, dia buat macam tu. Apabila Nabi SAW datang masuk kepada dia, dia kata, Nabi panggil dia kata, a'udzubillah minka. Aku minta lindung dengan Allah daripada engkau. Kata Nabi, qad uzti bi Ma'adh
wa qad a'adzakillah minni fatallaqaha. Nabi kata engkau telah minta perlindungan dengan Tuhan yang Maha Pelindung dan sesungguhnya Allah telah melindungi engkau daripada aku. Nabi pun tinggalkan dia, Nabi ceraikan dia. Sebelum ketika itu Nabi SAW belum bersama dengan dia lah. Jadi ini jauniyah. Berlaku perceraian tapi tak sama macam kes Hafsah tadi. Sebab dalam kes Hafsah Nabi bersama dengan dia. Jauniyah ni sekadar Nabi belum bersama dengan dia. Baru akad belum bersama dengan dia. Begitu juga ada satu perempuan Kindiyah. Perempuan Kindiyah ni pula Nabi kahwin dengan dia, telah pun berlaku akad kahwin. Lepas tu bila nak bawa balik dia bagi pilihan. Dia kata dia tak mau tinggalkan keluarga dia. Nabi kata hang nak duduk kampung dengan family hang ke nak ikut aku balik ke Madinah? Kindiyah ni kata dia nak duduk dengan family dia, Nabi tinggalkan dia. Jadi ala kulli hal penceraian ni berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW sendiri. Dia berlaku. Jadi kadang-kadang kalau tak ada kata putus, tak ada jalan keluar, ini dibenarkan oleh agama. Dan orang-orang yang hebat. Jamilah binti Sabit, kalau ada hadis kan kita baca, seorang perempuan nama dia Asiyah. Asiyah, bila Nabi SAW diutuskan, Nabi tukar nama dia kepada Jamilah. Asi ni orang yang buat maksiat. Nabi kata nama ni tak bagus, tukar kepada Jamilah. Jamilah binti Sabit, dia kahwin dengan Umar Al-Khattab. Bila dia kahwin dengan Umar Al-Khattab, Umar tak sesuai dengan dia, tak kena dengan dia, bercerai mereka berdua. Lepas bercerai, dia kahwin pula dengan Zaid bin Harithah. Tiga-tiga orang ni orang-orang yang hebat. Tiga-tiga sahabat Nabi. Jamilah, sahabat Nabi, yang Nabi tukar nama dia daripada Asiyah kepada Jamilah. Asiyah tak apa. Asiyah bernama bini Fir'aun. Baik, tapi bukan Ain. Jangan tukar jadi Ain. Asiyah, perempuan yang bermaksiat. Nabi tukar kepada Jamilah. Dia orang yang baik. Umar Al-Khattab orang yang baik. Zaid bin Harithah pun orang yang baik. Semua mereka baik. Tak ada masalah. Berlaku perceraian sebab zaman itulah nak cerita pasal zaman. Orang kahwin ni berbeza-beza. Dia kahwin lepas laki dia mati, dia bercerai, dia kahwin dengan orang lain. Ini perkara biasa. Perkara biasa sebab wallahu alam, pada mereka hidup dan mati ni benda biasa. Sebab tu tempoh iddah perempuan, tempoh ihdad ataupun iddah lepas kematian suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tu sahajalah. Lepas tu kalau orang lain minang kahwin lah. Asma binti Umais. Asma ni kahwin dengan siapa? Mula-mula dia kahwin dengan Ja'far. Lepas Ja'far meninggal dunia dalam perang, dia kahwin pula dengan Abu Bakar. Lepas Abu Bakar meninggal dunia, khalifah, dia kahwin pula dengan Ali. Lepas Ali meninggal dunia, orang nak minang dah, dia tak mau dah. Dia kata, 3 lelaki aku kahwin sebelum ni, 3 mati. Betul tak kahwin dah dengan aku. Tetapi, artinya, kahwin dan penceraian ni benda biasa di zaman itu.